tengok dia lah. Okay, ada 5 perkara yang kita kena buat sebelum kita hadir untuk membuat ujian pengucapan awam ni. Yang pertama sekali adalah latihan untuk berucap. Yang kedua, kita tahu sedikit tentang petua-petua sebelum kita berucap. Ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu sebelum berucap ni dia ada beberapa panduan yang kita boleh gunakan. Yang keempat, kawalan suara kita. Dan yang kelima adalah penggunaan mikrofon. So penggunaan mikrofon ni adalah dalam majlis yang besar lah. Kalau kita buat rakaman nanti kan nak pakai mikrofon pun boleh juga. Latihan berucap, latihan ni sangat penting kepada sesiapa sahaja, walaupun dia dah lama dah bercakap di depan orang dan banyak program yang dia dah pergi. Tapi latihan ni perlu supaya dia dapat menyesuaikan diri dengan bentuk majlis yang diadakan. Tapi kalau kita kurang pengalaman, latihan ni memang adalah satu yang sangat penting, sangat perlu supaya kita biasa dengan sebutan-sebutan, kita biasa dengan intonasi turun naik suara dan sebagainya. Dan latihan ni adalah untuk kita sesuaikan pengalaman kita kerana isi alasan audiens mungkin berbeza. Ya. Kerana audiens datang ni dengan bermacam-macam tujuan kenapa dia datang untuk mendengar ucapan. Dan kita dah belajar kan jenis audiens ni macam-macam jenis. So dia mungkin berbeza-beza lah dari segi tujuan mereka datang. Kemudian isi yang kita nak sampaikan kepada audiens ni pun tak semua audiens dia boleh terima. Ada setengah audiens ni dia akan reject isi yang kita sampaikan. Ada setengah audiens ni dia akan menerima dengan sepenuh hati. Dan ada yang separuh-separuh. Sebab itu kita kena praktis. Kemudian latihan ini merupakan pendedahan awal yang boleh membantu perucap mengenal pasti kelemahan ataupun kesilapan. Ini kerap berlaku apabila kita menyebut perkataan-perkataan baru. Contoh perkataan yang terkini, perkataan apa yang you rasa susah nak sebut ataupun baru jumpa perkataan tu. Siapa yang boleh share? Ada tak? So, perkataan apa tu? Saya ingat satu perkataan yang muncul lah sekarang ni. Flagship. So, macam mana nak sebut tu? Dalam chat tu saya dah masukkan. Macam mana nak sebut tu perkataan tu? Nak bunyi ship ke, nak bunyi ship ke, nak bunyi shape ke? Ya. So kalau kita pergi ke mana? Ke Google Translation kan? Google Translate. So kita type perkataan tu. So apa yang dia akan bunyikan? Flagship. Itu tengok accent dia lah. So kalau terjemahan dia kapal perdana. Bukan kapal perdana kan. Dia satu mercu yang hebat lah. Ya. Flagship. Tengok dia punya accent ya. So ada 2-3 lagi perkataan yang diambil daripada bahasa asing. Tapi dimelayukan. Ya. Ataupun perkataan-perkataan Cina ataupun India ni yang biasa kita sebut dan di Malaysiankan lah. Ya. Tadi saya tengok satu klip video perkataan bahasa Portugis. Ya. Banyak juga bahasa Portugis ni yang bahasa Melayu ambil. Contohnya bendera. Ya. Kemudian beranda. Perkataan B tu agak banyak. So bila perkataan B tu kita dah boleh syak. Ini mungkin diambil daripada bahasa Portugis yang duduk di Melaka dulu. Sebanyak perkataan tu. Ada perkataan sekolah, gereja, kemeja. Itu antara perkataan yang diambil dari perkataan Portugis. So kalau kita dah tahu sesuatu perkataan tu susah, so kita kena praktis untuk menyebut dengan betul. Dan juga kita sentiasa semak sama ada di Google Translation ke ataupun orang yang mahir dalam bahasa tersebut
untuk kita sebutkan dengan tepat bila kita berucap nanti ya. So perkara yang perlu diberi perhatian adalah kekerapan berlatih. So semakin banyak kita membuat latihan, dia akan meningkatkan kemahiran kita untuk bercakap, untuk menyebut dan untuk membiasakan diri dengan keadaan audiens yang datang ya. Kemudian kita menghafal idea, kita bukan menghafal perkataan. So semasa saya masuk pertandingan pengucapan awam, pidato umum di sekolah dululah, saya ingat dah 30 tahun yang lepas ya. So saya dah masuk ke peringkat final di peringkat negeri. Kemudian bila peringkat final ni pihak organizer ni dia akan bagi tajuk yang baru. Sebelum bagi tajuk baru ni kita dah tak boleh nak hafal perkataan demi perkataan. Jadi kena hafal idea lah. So kalau idea tu tak banyak, so kita tak boleh nak sampaikan ucapan tu dengan lancar. So saya pada masa tu saya tak boleh nak hafal idea sangat. So saya hafal perkataan. Bila dah ada tajuk yang baru, perkataan yang ada hafal pun tak boleh nak ingat. So akhirnya bila dalam pertandingan tu saya stuck, saya tak boleh nak proceed. So terpaksa berpindah-pindah ideanya. So kesannya saya kalah lah dalam pertandingan tu. So paling baik adalah hafal idea, bukannya menghafal perkataan. So nak hafal idea ni kita kena banyak membaca sikit, banyak memerhati dan pandai mengolah idea yang kita nak sebutkan. Kemudian merujuk kepada kad nota. So kad nota ni macam-macam kad boleh ya. Antaranya kita menggunakan kad stiker ni 3M ni. So dia boleh dilekatkan dia boleh ditulis dekat sini. So dia yang ada stiker ni kita boleh buang, boleh buka ni. Dan kita boleh lekat dekat tapak tangan kita. Dan kita boleh rujuk bila kita bercakap. So dia ada banyak saiz, ada yang besar macam ni, ada yang kecil macam ni. Dan ada yang bentuk yang sekarang ni ada macam-macam warna kan. Macam-macam warna, macam-macam colour yang kita boleh pilih. Saya dah beli satu set ni. Ada biru, hijau. So colour macam-macam ni membantu kita untuk membezakan sama ada itu isi utama ke, isi sekunder ke, isi primer dan sebagainya. So kita boleh gunakan sebagai membezakan idea yang kita nak sampaikan tu. Kemudian kita menghayati ucapan. So menghayati ucapan ni adalah satu kemahiran yang tinggi lah. Kita nak hayati ucapan ni bukannya mudah sebab dia banyak gangguan. So bila kita bercakap ni, kadang-kadang idea tu dia lambat sampai. So macam mana kita nak hayati ucapan kita? Sebab tu kena buat latihan. So bila kita ada latihan tu kita boleh kaitkan idea sebelum dan idea yang akan datang dan idea yang selepas tu pula. Kemudian kita merakam ke latihan. Nak rakam latihan ni sekarang ni sangat mudah. Siapa yang ada akaun TikTok ke, atau YouTube ke, ataupun paling mudah pakai handphone je lah kan. Pakai handphone dan kita rakam. So paling mudah lah untuk tengok sama ada ucapan kita tu ucapan yang baik ataupun ucapan yang ucapan yang boleh membantu kita untuk menambahkan lagi semangat audiens untuk bertindak. Sepetul-petul sebelum berucap, ni banyak ya. So, sebelum berucap ni kita boleh praktis di depan cermin ataupun kita boleh minta adik-beradik kita jadi pemerhati, jadi pengulas, jadi penilai. Ataupun rakan-rakan kita pun boleh jiran-jiran kita tengok mana yang rapat dengan kita lah. So kita jadikan sebagai cermin untuk dia memberikan penilaian kepada latihan yang kita buat tadi. Kemudian ukur masa yang sesuai dengan peraturan ucapan. So masa ni berperanan penting. Kalau dalam konteks kelas kita ni, so masa 5 minit, 6 minit tu adalah masa yang telah pun diberi. So pastikan kita bagi ucapan tu ni dalam selama masa yang diberi lah. Supaya dia tidak meleret ucapan kita kalau panjang sangat. Dan kalau terlalu pendek, nanti hilang pula markah. Kemudian sesuaikan kadar ucapan dengan masa. Macam tadi juga. Pastikan teknik menarik perhatian yang munasabah. Teknik menarik perhatian ni macam-macam.
Ada satu klip video saya tengok, dia menggunakan kaedah storytelling, penceritaan. Dalam masyarakat masa dulu ni maksudnya masyarakat masa zaman Hang Tuah, ataupun masa-masa dululah. Pelipur lara ni sangat terkenal kerana dia ada kemahiran untuk bercerita. So dia punya satu cerita tu macam drama sekarang, dia ada berepisod, episod 1 sampai 40. So pelipur lara ni dia akan cerita malam pertama ni mungkin episod pertama, siri pertama, episod pertama. So malam besok pula episod kedua, siri pertama. Mungkin dia ada 10 siri. Sebanyaklah cerita kan. So storytelling adalah satu kaedah untuk mendapatkan audience. Yang kedua berkaitan dengan kita memberikan contoh yang dekat dengan hati audience, ataupun contoh yang berlaku dalam realiti kehidupan seharian kita lah. Banyak contoh yang kita boleh tengok. Antaranya kita kalau kita tengok tadi ada rakan kita buat langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 kan. So kita ambillah gambar tentang apa dibuat oleh masyarakat kita hari ini. Kalau di kedai-kedai tempat makan, so apa yang dia buat? Dia sediakan kawasan tertentu yang boleh duduk, kemudian kena ambil suhu, kena catatkan suhu, kemudian kena berdiri itu dia ada garisan dia. So banyak yang kita berikan sebagai contoh supaya audiens dapat mengaitkan apa yang dia dah alami dengan perkara yang sedang diamalkan pada masa itulah. Kemudian berlatih menggunakan alat bantu. Alat bantu ni banyak. Alat bantu ni termasuklah kalau kita gunakan kita gunakan PowerPoint, apps, kita try gunakan alat tersebut supaya bila kita nak present nanti, nak bentangkan atau nak persembahkan ucapan kita, so kita dah boleh gunakan apps ataupun peralatan tadi dengan mudah. Ada setengah perucap ni dia bawa alat ataupun instrumen untuk menambahkan kefahaman audiens. So mungkin juga saya nak cerita tentang, bagaimana nak mengurangkan stres. So saya bawa lah satu alat ni, dia punya spray ni, nama dia Magic Stress. Saya tunjukkan kepada audiens bagaimana fungsi Magic Stress ni untuk mengurangkan stres. So antaranya yang ditulis kat sini adalah Blood Pressure Healing Spray. So dia akan merawat tekanan darah. Contoh macam itulah. So bila spray dekat kulit ni, automatik darah tu akan menurun tekanan dia. So dari sini, Magic Stress adalah formula hebat menurunkan tekanan darah tinggi dengan lebih cepat dan selamat tanpa kesan sampingan. Kemudian mengembalikan kesihatan anda secara semula jadi. So dia adalah, so harganya ada kat sini. So ini pun boleh membantu audiens untuk lebih berminat dengan ucapan kita nanti. So stres ni macam-macam cara kita boleh buat, boleh kurangkan, antaranya exercise, dan juga selain daripada exercise kita gunakan Magic Spray ni. Itu contoh bagaimana kita nak gunakan alat bantu. So kalau kita bawa alat bantu ni, kita nak kena jelaskan dengan terperinci lah dia punya kesan, cara nak gunakannya dan juga apa impact kepada kesihatan. Okay, nak sampai ke ucapan ni, kita kena ada cukup persediaan, cukup bersedia dengan mental dan fizikal, dan kemudian latihan yang berterusan lah. Latihan yang mantap ni, latihan yang kita buat tu semakin lama semakin baik. Apabila sampai masa dia ataupun sampai giliran kita, so kita bersedia ucapan kita ni, dan kalau kita duduk, kita berdiri dengan penuh keyakinan. Sepenuh keyakinan ni kita tidak menunjukkan ciri-ciri menggigil ataupun riak wajah kita macam takut-takut, ataupun semasa kita melangkah nak ke pentas ke depan ni, kita ada elemen-elemen takut. Takut ni maksudnya mungkin langkah tu dia tak terjaga, langkah dia tu ada yang pantas, ada yang perlahan. So bila berjalan tu jalan yang steady je lah. Itu ataupun gaya bersahaja.
Okey, kemudian kalau tempat tu ada rostrum, so rostrum adalah tempat untuk meletakkan nota dan segelas air. Ada setengah perucap ni dia bawa sekali dengan laptop dia, letak atas rostrum. Jadi kalau jatuh tu nanti, siapa yang nak bertanggungjawab? So laptop tu tinggalkan ke tempat duduk tu. So bawa nota dan juga air minum, atau sekarang dah ada botol kan. So bawa botol minuman je lah. So botol minuman ni bawa, letak dekat rostrum tu. So pastikan botol minuman ni yang simple je lah. Kalau yang warna kuning, warna merah ni dia boleh menarik perhatian audience. Nanti fokus dia tu kepada bekas minuman yang kita bawa, bukannya kepada apa yang kita nak sampaikan. Jangan berpaut. So setengah orang apabila dia panik, dia pegang rostrum tu. Rostrum tu dia pegang. Seolah-olah dia nak bergantung kepada rostrum tu nanti. So elakkan daripada berpaut kepada rostrum. Jangan bersandar. Ada setengah orang dia habits, dia ni suka menyandar lah. Menyandar duduk di kaki sengit sebelah kan. So itu adalah satu bentuk tingkah laku yang kurang sopan lah bila nak bercakap di rostrum. Tapi kalau kita duduk dekat library, kat dinding, dekat rak buku yang nak sandar, itu okey. Itu memang normal. Tapi kalau di rostrum ni, so kalau duduk tegak lah, tak ada sandar. Kemudian jangan berdiri membongkok menekan rostrum. So berdiri ni kena straight, lurus. Yang menunjukkan kita ni bersedia dan kita ni serius nak sampaikan ucapan. Rostrum ni sekarang ni macam-macam jenis. Ada yang kayu, ada yang plastik, ada yang aluminium. Dan bentuknya pun makin lama saya ingat makin slim. Kalau rostrum di sekolah dulu, punyalah besar kan. Tapi bila sampai ke universiti ni dia makin kecil. Sebab rostrum ni ada tempat untuk letakkan nota atau kertas. Kertas yang simple kertas. Letak kertas ataupun letakkan minuman, botol minuman kita bawa tu lah. So dia berbeza. Rostrum bukan wajib. So maksudnya kalau kita nak suruh ucapan ni, kalau ada rostrum dan kita nak bergerak keluar dari rostrum tu boleh. Tidak ada masalah. Asalkan kita boleh menyusun lah isi-isi yang kita sampaikan tu dengan cara kita sampaikan ucapan tu nanti. Kemudian kalau ada mikrofon, selaraskanlah dengan ketinggian kita. Terutama sekali bagi wanita ataupun perempuan, kadang-kadang dia punya mikrofon ni dia letakkan lebih tinggi daripada kepala dia. Ada setengah rostrum, ada setengah mikrofon ni letak dekat dahi dia. Macam mana dia nak cakap? So nak kena adjust sebelum kita bercakap tu, pastikan ketinggian kita ni sesuai dengan ketinggian mikrofon supaya dia tidak nampak satu yang jenaka lah. Bila mikrofon tu nampak seolah dekat dengan dahi, dia macam mana nak cakap. Okey, panduan penyampaian ucapan, yang mikrofon ni dalam YouTube banyak sebenarnya. Panduan penyampaian ucapan, so kita kena ada gaya sendiri, so tak payah nak tiru gaya orang lain. Tunjukkan keyakinan diri kita, so yakin nak bercakap ni kita boleh tunjukkan sebenarnya, walaupun kita tak yakin, tapi kita boleh tunjukkan. Dan apabila kita tunjukkan keyakinan ni, sikit demi sikit level of self-confidence ni akan meningkat. So kena tunjukkan. So jangan tergopoh-gopoh, ambil masa untuk bercakap. Dan kalau kita mahir sikit, baca-baca doa ke ataupun baca ayat pembuka majlis, so kita baca je lah. Biasanya kita sebut doa sikit lah, Rabbi syrahli sadri, tapi kena hafal lah, so pastikan sebutan tu betul. Adakan hubungan mesra dengan audiens. Maksud dengan mesra ni adalah kita bertanya-tanya lah dengan audiens kita, apa khabar, selamat pagi, selamat petang. Kemudian boleh juga mulakan dengan salam. Jangan mula dengan merujuk nota. So nak bercakap ni jangan terus tengok pada nota. Permulaan bercakap ni dia kena ada hubungan psikologi dengan audiens. Hubungan psikologi ni maksudnya kita senyum, kita melihat-lihat sekitar audiens kita di depan kita tu. Dan sesekala kita
mengadakan pertembungan mata, eye contact dengan audien-audien terpilih lah. Kemudian bercakap meyakini dan semangat. Nota ni perlu juga tapi tak perlu dibaca, dia perlu dirujuk sahaja. Katakan kita nak cerita tentang statistik, statistik kemalangan jalan raya. Ya, ada kawan kita buat punca-punca kemalangan jalan raya. So dari statistik kemalangan jalan raya, kes yang melibatkan mabuk sekian banyak kan, yang melibatkan kecewayan pemandu banyak ni, yang melibatkan keadaan jalan raya itu sendiri macam mana. So dia ada statistik, dia akan kena rujuk lah, bukan hafal statistik kan. So itu boleh digunakan untuk merujuk nota skala. Kawal suara, so jangan cakap terlalu kuat dan jangan terlalu perlahan. Ada masa kita boleh tinggikan nada suara kita, ada masa kita bercakap seolah-olah kita mengajak, kita merayu. So gunakan suara kita untuk mengawal keadaan ataupun intonasi ayat yang kita nak gunakan. So berdiri tegak ni adalah satu daripada langkah awal untuk kita confident, yakin semasa kita bercakap. So biasanya orang yang berdiri tegak ni orang yang dia ada posture badan yang dia dah biasa dengan berdiri tegak. Ada setengah orang tu dia agak bongkok sikit kan. So bila bercakap ni dia kena berdiri tegak lah, dia nampak steady kan bila bercakap. Jaga bahasa badan, posture, gesture ni kena jaga. Contohnya bahasa badan yang berkaitan dengan tangan. So pastikan apabila kita angkat tangan ni, kita nak tunjukkan bahawa ucapan kita pada masa tu adalah penting. Ataupun dia ada bahasa-bahasa badan yang lain yang kita tak biasa, kita tak sedar. Contohnya jari kita ni, ataupun jari jemari kita ni, ada kala kita letak dekat kening, dekat telinga, dekat rambut. Kalau korek-korek hidung tu masa cakap tu memang kena elakkan lah. Masa jangan sekali-kali korek hidung masa kita bercakap di khalayak. Ataupun mungkin kita dah biasa duk main ada jerawat dekat pipi kan, so kita tekan. Bila orang tanya soalan tu kita nak fikir jawapan tu kita tekan-tekan sikit, itu pun kena dielakkan lah. So bahasa badan yang tak menarik ni kena dielakkan. Bahasa badan menarik ni kita kena sentiasa perkukuhkan. Contohnya kalau kita nak cakap tentang peneguhan bagi penumbuk macam ni, ataupun nak cakap tentang kepentingan, keterbukaan, so kita gunakan tangan kita untuk mengesahkan ataupun mengukuhkan ayat yang kita gunakan tadi. Kemudian jangan tunjukkan gelisah. So gelisah ni adalah satu bentuk impact kepada psikologi. Gelisah kerana terlalu ramai orang datang, gelisah kerana tak ada idea, dah habis idea. So gelisah kerana mungkin suasana tu panas. So jangan tunjukkan sangat. Kalau tunjukkan kita gelisah, audiens lagi dah tak percaya pada kita kan. So kena elakkan. Gelisah tu kena ada tapi jangan tunjukkan. Sembunyikan kesilapan. Okay, macam mana nak sembunyikan kesilapan ni? Kalau sebutan tu salah, macam mana nak sebutkan? Katakan nak sebut kataan, dulu ada satu pemberita, ini tahun 90-an je lah. So, pada masa tu perkataan-perkataan bahasa Inggeris ni banyak dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi yang banyak menyebut perkataan-perkataan ni adalah juru acara ataupun pembaca berita ni. So pembaca berita ni dia sebut perkataan pada masa tu yang katakan perkataan paradigma. So ejaan paradigma ni P-A-R-I-D-I-G-M. Pada masa itulah dia ambil terus daripada Inggeris. Sebelum saintis bahasa ni dia perkemaskan perkataan tu sebut, dia tambah di belakang M tu dia tambah A, jadi paradigma. So pada masa tu pemberita ni dia kata paradigm. Macam tu paradigm. Kalau bahasa Inggeris paradigm, dia sebut paradigm. So orang pun tak faham apa tu paradigm. Tapi dia confident je dia kata paradigm. Dia tak tunjukkan kesilapan dia sebut. So selepas tu barulah perkataan paradigma diperkenalkan,
main jadi minda. So pada bahasa Inggeris ni yang dipinjamkan ke dalam bahasa Melayu, so akhirnya dipercantikkan oleh saintis bahasa. So gunakan alat bantu dengan berkesan. So alat bantu ni yang sebut tadi dia macam-macam jenis. So kena praktis kalau nak pakai dan juga beredar dengan yakin. So bila dah habis tu keluar je lah. So kita ada dua lagi slide ni. Betul-betul ucapan. Yang pertama bahasa badan. So kepala ni digunakan untuk mengangguk dan juga menggeleng. So kalau angguk tu maknanya setuju. Kalau geleng maksudnya menolak ataupun tidak setuju lah. So kepala ni kena praktis. Jangan pula kita angguk tu ayat yang digunakan ayat tak setuju. So dia mesti parallel, dia mesti selari. Apa yang kita cakap tu dengan pergerakan kepala. Yang kedua, mimik muka. So wajah kita ni, so wajah kita ni menunjukkan perasaan kita. So kalau kita gembira, kita senyum, menunjukkan raut wajah yang suka. Kalau kita marah, so tunjukkan kemarahan kita dengan kita jegir ataupun kita bermain dengan mata kita, kita kecilkan mata kita. So kita gunakan wajah untuk menggambarkan ekspresi ataupun watak kita pada masa itu. Kemudian mata. So mata ni kena ada pertembungan mata. So macam mana nak menguruskan pertembungan mata ni? So kalau kita bercakap di depan orang ramai, kita bagi kepada 3 section. Kanan, tengah dan juga kiri. So bila kita bercakap, so kita akan beredar daripada kanan, tengah, kiri. Cuba tengok pemimpin dunia lah bila dia bercakap. So dia akan kontrol daripada kanan ke kiri. Ataupun sekali akan stop ke kanan dulu, dia akan cakap dengan orang kanan. Lepas tu dia bergerak pula ke orang kiri, dia bercakap dengan dia. So dia menggunakan mata dia untuk berinteraksi dengan audiens. Kemudian bahu kita sama dengan kepala tadi. So bahu ni adalah isyarat untuk kita nak menyatakan kita tahu ataupun tidak tahu ataupun terserah. So bahu ni mesti dia akan diiring oleh tangan. Kerana tangan, bahu diangkat ataupun tangan tu diangkat. So ada kaitan sikit lah. Kemudian tangan dan jari. So tangan dan jari ni untuk pengukuhan dari segi sokongan, arah, ataupun menunjukkan pendirian ataupun tanda peringatan. So tangan dan jari ni dia kerap digunakan masa kita bercakap. Kalau nak tunjukkan angka, so gunakan jari tunjukkan angka 1, 2, 3 dan dia mesti selari. Janganlah kita kata 3 perkara penting tapi kita sebut 5. So 3 perkara penting. So dia tak selari lah dengan jari 5 yang kita tunjuk dengan perkataan 3 yang kita cakap. So dia selari. So 3 perkara penting. So kena ready lah dalam kepala kita. So 3 dalam mulut, audio ni kita cakap, dan jari ni kinestetik terus tunjuk jari. Kemudian anggota-anggota lain seperti badan dan kaki yang bermakna maju ke depan dan sebagainya. Okay. Orang yang kerap berjalan dia kena kontrol lah kaki dia. Ada setengah orang memang dia bila di atas pentas tu ataupun dia bercakap ni, so dia lebih selesa bergerak, membuat pergerakan. Tapi setengah orang tu dia duduk statik di situ saja. So depends pada kita. Kedua-duanya kena jaga segi anggota badan yang kita ada lah. Dan next kita pergi pada suara. Okay, suara sangat penting. Dalam ucapan suara sangat penting. Okay, soalan saya. Okay, siapa jawab? Adakah bahasa isyarat merupakan satu bentuk pengucapan awam? Adakah bahasa isyarat merupakan satu bentuk pengucapan awam? Siapa jawab? Adakah bahasa isyarat merupakan satu bentuk pengucapan awam? Siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab? Senyap je kan?
Saya rasa Is- tak susah sikit nak cakap sebab kebanyakan orang kita tak faham sangat bahasa isyarat. Okay, maksud bahasa isyarat ni dia kena dengan audience yang sesuai lah. Ya, betul. Maksudnya bahasa isyarat ni ada juga orang yang biasa boleh faham, tapi kebanyakannya adalah orang yang mengalami masalah pendengaran yang lebih mudah untuk mereka faham bahasa isyarat. So, suara ni sangat penting kerana dia akan mempengaruhi emosi audience. Sama ada audience tu nak duduk di situ ataupun nak bergerak ataupun nak bergerak cepat bergantung kepada suara yang kita gunakan. Kalau kita suruh audience tu bergerak cepat, kenalah suara lantang kan. Kalau minta audience tu menangis, sayu, sedih, so kenalah dengan suara yang merayu-rayu, mendayu-dayu, yang perlahan. Sebaiklah ada kesan emosi kepada audience. So ada 5 ciri di situ dari segi nak kawal suara ni. Yang pertamanya lantang. So bagi orang yang kuat dia punya cakap cakap kuat, dia tak payah lagi nak praktis bercakap dah sebab dia memang suara lantang. Ada kawan saya suara tu memang dia suara lantang tu. Dia cakap biasa-biasa ni, wah, punyalah ramai yang boleh dengar. Itu lantang. Yang kedua nada tinggi ataupun rendah ni. So bagi perkataan yang kita nak beri penekanan, so kita tinggikan sikit nada. Dia boleh laju, boleh perlahan, boleh kuat, boleh keras, nada. Kemudian jeda ni kita nak berhentilah, ataupun dia ada jarak antara satu ayat ke ayat lain, so kita gunakan dia untuk berhenti. Sebab kalau kita terus cakap express, kat mana nak berhenti? So orang pun tak faham. Pengulangan ni satu kaedah yang sangat berkesan untuk kita mengajak audiens membuat perubahan. Okay, contohnya katakan saya ingat kata-kata seorang motivasi lah, ada motivator dari Amerika, Anthony Robbins. So dia kata the mother of skills. The mother of skill is repetition. Kita sentiasa mengulang. The mother of skills, ibu kepada segala kemahiran ni, is repetition, adalah pengulangan. So kalau kita nak hafal sesuatu idea, kita ulang. Kalau kita nak mahir sesuatu kemahiran ataupun perbuatan, kita buat banyak kali. Kalau kita nak menghafal sesuatu surah dalam Quran, kita hafal banyak kali. So hafal ataupun ulang ni adalah satu kaedah yang sangat berkesan untuk mempengaruhi audience. So kalau kita ada suara yang lantang dan kita nak sebutkan perkataan-perkataan yang penting, so kita ulang-ulang supaya bila kita nak bercakap nanti, perkataan tu akan masuk dalam idea kita dan kita boleh cakap dengan lantang. So pengulangan ni adalah satu kaedah untuk memberi mesej yang jelas kepada audience. Last sekali adalah sebutan tu biarlah tepat. Sebutan yang tepat ni adalah sebutan yang jelas, yang orang boleh dengar, orang tak boleh lagi nak soal jawab, dan dia akan memberi kefahaman kepada audiens. So, sebutan tepat ni kita kena mahir jugalah, sebab setengah sebutan ni dia ada yang dipanggil perkataan seerti kan, setengah tu tak tepat. So kena pilih perkataan yang tepat supaya audiens ni dia akan mendapat maklumat yang jelas dan dia boleh bertindaklah selepas tu. Pengawalan suara yang baik dapat bersama ucapan. So saya ingat mikrofon ni tak payah lagi. Mikrofon ni untuk dalam ucapan yang umum lah, yang bila ada ramai orang. Kalau dalam bentuk online macam ni, kita cakap depan kamera pun dah cukup kan. Tapi nanti saya akan terangkan lagi lah bila sampai kuliah yang akan datang tu, bagaimana kita boleh menggunakan mikrofon ni dengan lebih besar. Dia ada satu topik lagi yang lebih panjang. Okey, saya ingat itu saja untuk hari ini. InsyaAllah sebab ada kawan-kawan kita yang nak